Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Jutawan ini sebenarnya adalah cerita mengenai orang jutawan yang mungkin anda terkejut sebab dia muda sangat. Satu. Dua, sebab mereka jadi jutawan terkejut. Tiba-tiba jadi jutawan. Muda sangat. Ini yang sebenarnya Pak Nin nak korek, Pak Nin nak tahu, Pak Nin nak anda semua ambil cerita ni sebagai motivasi diri, inspirasi untuk jadi orang kaya. Kita tak nak seorang dua orang aja kaya dekat Malaysia ni. Kita nak ramai orang kaya. Kalau pergi Indonesia memang senang jadi jutawan. Tapi ni dekat Malaysia, guys. Ni dekat Malaysia. Dan kita ada jemputan kita yang pertama. Itulah kita panggil jutawan je yang datang dalam program Pak Nin ni. Okey, or kai-kai. Orang kaya-kaya sahaja. Okey, kita ada Ashraf Khalid. Hai Pak Nin. Dan juga isterinya. Waalaikumsalam, Tia Arifin. Hai semua. Hai Pak Nin. Inilah dia. Mereka ni kira macam apalah kalau nak ikutkan macam anak-anak Pak Nin sebenarnya. Pak Nin melihat depan mata bagaimana mereka, bukan mereka lah, seorang ini dulu, Ashraf, macam mana Ashraf mula-mula dieksposkan pada media dengan baju bernombor di dada dan mungkin di bahu baju polo Baju polo satu family pakai baju tu. Betul. Itulah pertama kali Pak Nin lihat kan ketika tu Ashraf kecil. Betul. Mungkin 10 tahun ke 11 tahun masa tu. Pak Nin kata Pak Nil masih lagi sama saya tengok. Pak Nin tetap kecil Tetap sama. Masalahnya masa itu semua orang bercakap dengan keluarga dinasti Khalid ini. Jadi Tia sebentar Ashraf ini adalah sebenarnya anak kepada Datuk Khalid Jiwa. Datuk Khalid Jiwa. Dan juga anak kepada penyanyi nombor 1 Malaysia lah, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Panggil apa Datuk Siti? Kalau kita panggil Mak Iti. Panggil Mak Iti. Dan Tia adalah pelakon Indonesia yang tengah-tengah top bawa lari. Dibawa lari, benar. Diculik. Dari Indonesia. Keturunan apa, Tia? Tia keturunan Sumatera, Palembang. Oh, Palembang. Wong Kitogalo. Ya, Wong Kitogalo. Oh, jadi mereka ini kahwin muda ya. Kahwin muda. Masa itu Ashraf baru lepas belajar ya. I umur 23 tahun masa tu. Ya Allah, mudanya. Oh ya, I lagi muda, 21 tahun. Dan masa itu tiba-tiba Pak Nin tengok macam mana Datuk K boleh benarkan Ashraf ini kahwin. Sedangkan ketika itu Ashraf bukannya ada perniagaan lagi kan? Betul. Belum lagi ada rumah kan? Belum. Masih lagi bawah tanggungan ayah kan? Betul. Masa tu masih kerja dengan ayah kan. Tapi I think apa yang menyebabkan ayah bagi kahwin tu because masa tu I was very persistent lah masa tu. I think the first time I bagi tahu my dad nak kahwin lepas I jumpa Tia, I think I was 21 ke 22 years old. I balik je daripada Indonesia, I bagi tahu my dad, ayah, rasa nak kahwin. And then at that time I think ayah fikir, dia ni dah gila kot. Kan, dua benda dia kata, mungkin ni kena bomoh ni. Dan orang Indonesia terkenal dengan gitu. Allah, seuzon. So masa tu memang they were against it because I think at that time I sendiri pun belum ready daripada Dia segi tu maknanya my family lah. Your my mom dad, juga. More to my dad, my brother. My mom ni jenis yang kalau dia tak agree pun depan I dia agree je. My mom dia jenis yang nak okay je lah. Apa-apa you decide, I okay kan. Unless kalau macam my dad cakap kat my mom, you jangan agree lah. Kan itulah. But at that time I think I was very persistent. I cakap kat my dad, I nak. And I yakin bila I kahwin tu rezeki tu akan datang kan. But as a parent, I think as a father masa tu my dad pun mesti macam budak ni tahu apa kan. And then at that time I ingat perkataan ayat yang dia cakap kat I, jangan nanti sampai satu hari nanti bila Ab dah kahwin, pampers anak Ab pun ayah nak kena tanggung. That was ayat dia lah yang I sentiasa pegang lah. Ashraf buat apa dekat Indonesia?
yang Oh boleh okay. So actually masa I pergi Indonesia tu, I pergi sekolah apa, Ini Sukabumi pesantren. pesantren. sekolah agama? Ya, Sekolah sekolah agama. agama. So I was there for a few months. And then bila kat pesantren tu, of course agak bosan juga. Kadang-kadang malam-malam apa semua kan. And then I carilah kawan yang ada duduk kat Indonesia. So masa tu terkeluarlah nama Tia. Kan. Start tu pasal bosan je. Tak lagu dah. Maksudnya I memang dah follow Tia dekat Instagram apa sebelum tu. Kawan Ada. untuk berborak. And sebelum tu I dah memang pernah jumpa Tia sekali lah event dekat Indonesia. So bila I kembali ke Indonesia untuk pesantren tu, I just contact balik Tia, tanya apa khabar, and plan nak jumpa Tia lah sebelum mak balik KL tu. Kan kita kena transit ke Jakarta. So plan tu nak jumpa lah sebelum balik tu. Karena Tia di Indonesia, Ashraf pesantrennya di Sukabumi tu di Bandung. Tempat tu berbeda. Boleh je Bandung KL, kenapa nak pergi ke Jakarta? Iya, itu tu transit kan udah janjian. Kita boleh buat drama yang lepas ini. Kak Ton, your auntie kan? Kak Ton your auntie kan? Ya, betul lah. Kak Ton boleh buat drama cinta transit. Cinta aku transit. So and then I tak tahu, masa tu I cakap kepada diri I sendiri, actually I was in a very bad place. Sebelum tu I was macam budak nakal lah kan, banyak buat hal apa semua. And then my dad tengok I ni macam, budak ni he needs help lah, he needs to go somewhere kan. So that's why dia hantar I pergi pesantren, hantar I pergi jumpa Abuya. Arwah Abuya dah meninggal, Abuya baru meninggal last year. So daripada situ sebenarnya kehidupan I banyak berubah kan. Macam sebelum tu kan Pak Nel, I ada banyak doubt, especially doubt I kepada masa tu lah kan, tak percaya Tuhan lah. Bukanlah tak percaya, Jauh. macam jauh. And then solat tu memang tak solat apa semua kan. So ayah tengok I ni macam ni critical lah budak ni masa tu kan. So dia hantar I, and I tak tahu, kat situlah tempat I tiba-tiba terbuka hati I. And then I banyak membaca kat situ. Bukan hanya membaca pasal agama, tapi I baca banyak pasal self-help Kehidupan. punya buku kan. So daripada situlah banyak benda berubah. And bila I rasa bila kita punya diri berubah kan, Awak Allah berubah pun, pada usia yang masih muda lah. Tak rugi ke? Tapi dia Panel dia bermula dari awal. Lagi awal. Udah puas. Betul. Tapi bagi I tak lah awal sangat. I mula pun lepas umur 12 tahun. Tak, 18-19 tahun tu barulah I start keluar apa semua ni. Tapi actually bapak I daripada kecil dia jaga. Dia tak senang-senang bagi I keluar. Tapi of course bila I belajar kat luar negara, dia tak ada that control lah kan. Sebab I was in Melbourne apa semua kan. But bila I balik tu, dia nampak I serong sikit tu, dia cepat-cepat kembalikan I kepada agama lah. I think because dia percaya agama tu lah kita punya pasak yang paling penting kan. Okey, bila dah belajar di Indonesia, bertemu dengan Tia. Tia pula masih 19 tahun. Masa Ya, tu betul. 18-19 tahun. Pak Nil kau tahu sih. Awak tak nak explore kehidupan ke? Itu dia masalah. Awak kan pelakon. Awak belum lagi jadi pelakon yang menang award di Indonesia. Belum lagi banyak sinetron yang meletup. Jadi kenapa buang Impian tu. kecintaan tu semata-mata cinta kepada anak Datuk K ni? Okey. Dia meniti karir di Jakarta itu tahun 2011, 2012. So lebih kurang kahwin dengan Ashraf itu 2015. Lebih kurang dia punya masa 4 tahun. 4 tahun macam tu, masa dekat Indonesia. So saat itu juga dia memang lagi berlakon sinetron di Indonesia pada saat dengan Ashraf. Dan alhamdulillah juga sinetron tu mendapat sambutan yang baik. Memang betul, saat tengah dia nak berkarya, so dia diculik lah dengan lelaki Artinya. Malaysia artinya. Okay, so kenapa? Karena Ashraf memang yang nak kahwin. Pertama-tama dia dengan Tia, dia akan cakap dia nak cari isteri, terus nak cari isteri awal-awal tu. So Tia 19 tahun macam, tu nak jawab apa kan? Maksudnya barulah kita jumpa kan masa tu. So dia cakap okay, kita jalani dulu. Sebenarnya kalau diikutkan Pak Nel, dia nak kahwin pertama kali berjumpa masa tu nak kahwin. Nak nikah terus dah. Yelah, dia lelaki. Dia tak perlu Bukan. wali. Bukan Dia pasal- boleh kahwin je dekat Indonesia kalau dia nak. Dia diam-diam kan. Nah, Balik-balik ayah. ayah saya dah kahwin. Ya, boleh sebenarnya. I rasa itu adalah ketakutan bapak I. Takut diam-diam. So lepas dari situ, Tia of course lagi shock. Lepas okay, tak apa, Tia jawab, kita lihat keadaan lah. Kalau misalkan jodoh, kita akan kahwin. Kalau tak jodoh, ya sudahlah gitu. So udah perjanjian jalan, makin dekat makin Tia dah delay. Dia dah delay loh Pak Nil, dah delay setahun So setengah. masa tu I bukan cakap
kat dia seorang je macam tu. Kurang asam Dia cakap ke banyak orang. Lepas tu, Jawapan Tia tu yang membuatkan rasa oh berarti banyak Abi bercakap dia nak kahwin Baru tahu Ya. Ni tell all ni. So jawapan I yang lagi meyakinkan. Jawapan Tia tu more tu macam dia sanggup untuk, kalau ini jalan dia sanggup. Jawapan dia macam tu kan. Sebenarnya alhamdulillah keluarga Tia, ibu Tia memang sangat cakap dekat Tia daripada kecil. Kalau kita jadi perempuan, kita kena boleh mandiri, kena boleh cari duit sendiri. Bukannya tak nak bergantung dengan suami, tapi kita boleh berdikari. And I rasa kan Pak Nil, macam dalam kehidupan I pun I jumpa banyak jenis perempuan. And I tahu juga untuk differentiate what kind of woman this person is, apa semua kan. And kenapa awal-awal dulu I nak sangat Tia is because I fikir dia ada banyak values yang kena dengan jiwa I. Macam contoh bila kita pergi mall for example, masuk waktu solat je dia akan berhenti nak pergi solat dulu kan. And then dia adalah jenis yang sentiasa berpegang pada Al-Quran, setiap hari akan mengaji. So benda-benda tu yang membuatkan I rasa macam she's not the same as anyone else. Of course macam at that time banyak je pilihan, betul lah Pak Nil. Macam I pun muda masa tu kan. Tapi saya kena beritahu, kalau I masa kita couple, I ada tak minta berikan barang. So macam Tian ni pun jenis yang bukan orang yang kita tahulah certain type of woman kan, yang macam akan nak ambil kesempatan and things like that kan. So Tian ni adalah orang yang bagi I suka lah value-value yang ada kat diri dia. And bila I jumpa family dia sendiri pun, family dia pun dia jenis yang mak dia punya advice kat I adalah first kali bila I jumpa mak dia kata nanti yang nak kahwin ni you, bukannya bapak you kan. Ibu nak make sure Ashraf sendiri yang boleh berdikari, yang boleh bawa jaga anak ibu. And dia cakap ibu tak kisah Ashraf ni ada duit ke tak ada duit, tapi adakah Ashraf ni jenis manusia yang bertanggungjawab, yang boleh bawa Tia ke depan, yang boleh bawa Tia ke Ada tak rasa cinta dua darjat, anak jutawan dan juga macam cerita anak Korea orang kan? kampung. Macam cerita Korea kan? Ya, Dia suka tengok cerita Korea. Anak seorang jutawan dan juga anak orang kampung. Ada tak rasa aku ni kecil? Okay, Tia sebenarnya Tia tak rasa kecil tau Pak Nil, kerana Tia tahu family Tia punya value sebenarnya. So Tia rasa inilah yang diajar oleh ibu Tia. Sebenarnya kalau kita nak pilih suami tu bukan kerana harta dia, tapi kerana dia tu macam mana. Of course lah, family tu adalah bonus. Habis Ashraf tak bawa diri dia sebagai seorang anak jutawan? Cara-cara dia, pakaian dia, label dia pakai, Mungkin berbelanja, wang, duit. Okay. Ashraf tak bawa cara anak jutawan? Mungkin nampak dekat situ kan, nampak Ashraf yelah daripada pakaian semua. Tetapi daripada situ of course Tia rasa nampak masa tu. Ada tak rasa kecil diri? Tak ada. Tia dengan Ashraf pertama kali kita berjumpa, Tia be myself. Tia pun beritahu keluarga Tia macam ni. Tia beritahu Tia tak ada benda tutupi. So untuk kedepannya, jadi Tia tak rasa kecil diri. Kalau kita rasa kecil diri kerana ada suatu benda yang Tia tipu atau Tia tutupi. Ya. Masa tu Ashraf ada pekerjaan tetap? Actually masa I baru kahwin dengan Tia tu, I kerja dengan my dad. I was working for my Gaji? dad. Bergaji lah. Gaji berapa? I 2,000 setengah macam tu lah. 2,000. Budak muda 2,000. Masa awal tu kebanyakan hidup I ni memang tak ada duit sangat lah. Tapi because I pilih wanita yang bukannya macam Tia sendiri, masa tu banyak Tia yang support I. Oh ya? Yes, masa tu Your dad? Of course lah, macam masa kata kerja Ashraf tu tadi dia kan. tolong lah. And then lepas tu at one point 2016 I decided to buat my own thing. I nak buat brand sendiri. Maknanya Ashraf mula zero. Masa keluar tu memang tak ada, memang ayah tak ada kasih modal ke, tak ada. In fact masa tu ayah macam, kau nak pergi buat sendiri, kau pergilah buat sendiri. Kerana you dengan show yourself. betul, kerana percakapan awal, kalau dah kahwin jangan pampers pun nak minta ayah. So kita jadi malu lah kalau nak minta. Ashraf pun jadi malu lah. Masa nak kahwin tu Ashraf, tante ayah gurau je. tak, masa nak kahwin tu partner, memang dia macam tak agree awal-awal. Everybody tak agree. Tapi at that time kita rasa macam we have to prove ourselves. Kita susah ke, kita apa ke, biar Jangan kita berdua menyusahkan. share. And in fact that time pernah masa kita tak ada duit tu, I punya fikiran adalah jom minta kat kakak you lah. Faham tak? Kakak Tia. Bukannya family Ashraf tau. Orang yang pertama kita minta mungkin nak minta tolong dekat family Tia. Family Tia tau. Family Tia kita tahu lah. Family Tia dia takkan judge, dia takkan rasa macam ni macam judgement lah. Macam dia ni just help macam tu. Dia okay, tak apa insyaAllah. And dia tahu nanti satu hari nanti kita akan okay balik. Okay, masa mula-mula kahwin, Ashraf menumpang rumah ayah. Masa start kahwin, yes. Start kahwin, ya kita ke rumah ayah macam. Lepas tu bila I cakap I nak buat bisnes sendiri tu, that is when we decided to move out lah daripada rumah menyewa tu. Kita duduk rumah sendirilah. Tadi Ashraf cakap ada ketika tak ada duit. Sebab kita buat bisnes, lepas tu bila buat bisnes tu gagal, anybody pun in that matter, kalau kita buat sesuatu kita gagal, kita nak pergi kat siapa? Takkan kita nak pergi dekat ayah bagi tahu ayah, ayah I just gagal buat bisnes. You know, you have to find ways lah. So at that dan time pergi ke kakak
Hampir Hampir lah, Masa kita tu tak- hampir. Tapi okay, jangan dulu. Karena of course lah Taklah Tia sampai teruk sampai tu. And then Tia pun masih ada dia terfikir punya masih duit ada, lagi. dia masih ada duit saving kan. So kita tak apa, kita guna saving ni dulu. Rumah tangga kita kalau boleh, kalau kita tengah Jangan susahkan ayah susahkan lah. orang. Jangan bagi nampak lah kat family kita ni kalau kita tengah ada masalah apa-apa. Kita settlekan dulu. Kerana ini tanggungjawab kita. Kerana kita berkeluarga, so kita kena tanggungjawab dengan hubungan tu. Sebab awal-awal dulu kan diorang dah macam tu macam ni. So kita fikir tak apa whatever happen is just between the two of us. Kita settle Ya, sendiri. sendiri. I think lah if we were to go back at that time I cakap I pergi jumpa ayah, cakap kat ayah I need some money. I think of Ayah course akan he would tolong. Ayah akan bantu. Of course. he would. Tapi kita Ayah tak akan nak. bantu. Tentu dia akan. Tapi I fikir maruah I sebagai anak, and then I punya Ego. bukanlah kata ego, I punya keputusan lah Pak Nil. You have to be responsible for your own keputusan kan at that time. Maknanya dalam perniagaan ni, awak buat pelaburan duit awak sendiri. Yes. Masa kita- mula-mula tu. Masa tu lah kita ada stokis, agent apa semua kan. So we Yang awak sell kata idea. gagal tu. Perniagaan we sell, gagal tu. yes. Duit awak The sendiri first- awak letak. Tak, I tak guna duit I pun. Kita guna duit stokis lah masa tu. Masa tu kita Tapi sell the idea. tapi saya ada juga satu lagi sebelum ada produk, which is sebelum tu which is I buat artist management lah. Yang tu rugi juga. Rugi masa juga. Tu. Masa tu I think itu keluar duit sendiri lah. Banyak. Masa tu Macam mana boleh rugi? Ashraf manage Datuk Siti kot. Oh, Bukan. bukan. Masa tu I manage few celebrity tapi on ambassador je. Oh, okay, So okay. dia punya income tu tak regular tapi I ada staff. Ada staff. So I kena bayar staff I setiap bulan. So ada terpaksa ada month yang kita tak ada income tapi gaji still kena bayar. That kind of challenges Pak Nil yang usahawan lalui Pernah lah. tak start sampai tahap terduduk? Pernah terduduk tapi it wasn't like macam terduduk and then I refuse to do anything. Bila I buat Madam Izara tu, and then I think this is one of my public failure jugalah. I think the brand is no longer there kan. So orang tahu kata benda tu tutup, and then after a while tu I think I hutang bank quite a lot jugalah. And masa tu I had a partner. So nak kena bayar balik duit dekat partner tu, because masa tu company I tak boleh ambil loan lagi. So we had to use my partner punya company untuk ambil loan sikit. Tapi Pak Nil, jalan tu cantik. Sebab bila I nak kena bayar untuk Madam Izara tu, masa tu lah Mutiara tu pula start. So I didn't give up and say I dah tak nak buat business. Okay. Antara kerja sebelum kita pergi ke Mutiara tu kan, antara kerjanya yang Pak Ni nampak lah, Ashraf buat artist management. Artist management. Ashraf buat juga talk. Talk tu tak ada, Tak ada income, I know. Tetapi it's a good foundation untuk perkenalkan jenama Ashraf Khalid kan. Kemudian Ashraf go into lipstick. Yes. Kemudian Ashraf ada kena mengena dengan Datuk Siti punya branding, something like that. You manage Simplicity juga. that was Before kahwin tadi kan kerja dulu. Apa yang I focus on adalah building business. Walaupun lah nak build business tu banyak kegagalan tu, tapi I percaya every step tu adalah learning curve untuk I. Okay, Tia, Ya, aku ya. salah pilih orang ke? Alamak, hidup aku ni dah, aku ingatkan aku kahwin senang. Tiba-tiba alamak, Susah. dah ada hampir-hampir terduduk ni. Aku salah pilih orang. Alamak, dia nak pinjam duit kakak aku pula. Masa tengah duduk dekat coket kan, masa tu anak pun dah macam mana? Biar dia tu fikir tak? Taklah, telak langsung. Kerana Pak Nis jujur ni memang jujur. Kerana Tia yakin jawaban daripada Allah tu. Tia buat tahajud. Tahajud pula. Istikharah. So kahwin. So kalau memang diplan, so Tia akan jalan ni je. So and ibu Tia pun dah bagi tahu awal. Kalau misalkan kita kahwin, walaupun kita nak kahwin, kita jangan tengok family. Kan kita family tu semua tu, kalau Alhamdulillah Tia dapat family yang baik kan, ayah, mama, mak iti, so itu adalah bonus. Tapi ada satu cerita juga Pak Nil. Mak dengan bapak Tia pun sebenarnya antara dua darjat juga. oh ya. Bapak Tia ni Betul. anak antara orang kaya dekat Palembang. Dia ada toko jamu, dia ada banyak kedai-kedai dekat sana lah. And mak Tia pula adalah orang kampung. So bila dia orang kahwin, nelayan. Bila dia orang kahwin tu, dia ada kisah dia jugalah. Bila atuk dia meninggal, then dia left with nothing. So dia tu duduk balik. So sebab tu mak dia ni adalah orang yang Berpengalaman, dah tahu dah. and dia sangat percaya yang kalau nak pilih lelaki, kena cari lelaki tu yang betul-betul dia yang nak berusaha. Yang tanggungjawab yang tanggungjawab lah. So dari situ dia pun nampak macam mana Ashraf punya bekerja segala macam, nampak dia ni betul-betul nak dia orang yang ada resiko dia akan hadapi lah. Dia bukannya yang pengecut yang tak nak buat bela. So dia nampak value tu. So maka dia yakin. Okay, So tak ada rasa menyesal. Aku patutnya berlakon sekarang ini. Aku sepatutnya sekarang ni pelakon. dia bukannya penyesalan, cuman dia harus berbuat sesuatu. Dia tak boleh menghadapi
mengharapkan saat itulah, mengharapkan just Ashraf je, Tia tak boleh buat apa-apa. So that's why lah masa tu, awal-awal tu Tia masih berlakon di Malaysia. Tia masih terima lakonan dekat Malaysia. Tia ada buat teater dengan Kak Irma Fatimah, Bawang Merah Putih. Kerana kalau Tia just di rumah, just duduk je, terima suami, so itu takkan jalan. Kita punya hidup takkan siapa yang boleh support. Okey, dan awak bergerak. Oh, kalau Pak Nil lah ya, aku dah keluar duit banyak ni. And then tak nampak. Patut Pak Nil kata tak apalah, I go back lah makan gaji. Makan gaji dengan ayah. Betul, I think that's the thing about me. Yang I percaya that you tak boleh give up. In anything yang you buat, you tak boleh give up. And then macam I cakap tadi, banyak orang fikir dia macam terkejut jadi jutawan. But it's not that. It's the process yang you lalui untuk you capai to this level. Kalau I tak pernah lalui all this process yang lama, I tak tahu apa nak buat sekarang. I don't know how to lead a team. I tak tahu apa nak cakap dengan I punya tu. I tak tahu how to do the vision for the company. I tak tahu apa hala tuju kalau I tak pernah go through this process. So I fikir Tapi tak takut ke? Duit yang nak mula tu bukannya RM20,000, bukannya RM10,000, tapi sebab tu dalam ratusan bisnes ribu. Dalam bisnes ni sebenarnya bila nak mula bisnes baru, you tak perlu duit banyak pun. You perlukan idea dan juga you kena tahu macam mana nak sell the idea. Okey, macam mana mula dengan Tia Mutiara? Okay, so I mean Ini pun unique story juga. So at that time, I dengan Tia kita wanted to do a brand sendiri. And then kita terfikir nak buat produk jamu. Nak terfikir sebab Juice, Tia dulu dekat Indonesia memang family dia jual produk-produk kesihatan apa semua ni kan. Bila kita start, we came out with the brand. And then masa tu I ada a few designer yang I kenal sebelum tu, came out with the brand identity and what not. And then kita wawarkan kat orang. Masa tu kita nak cari partner, 10 orang stokis, partner yang nak be part of this. At that time kita dapat lah beratus-ratus lah. Mungkin beratus sebab masa tu Tia kan ada banyak followers apa semua. And daripada situlah kita dapat dia punya modal. So kita bagi tahu dia orang, okay, kita akan launch benda ni dalam masa 3 bulan. Macam mana awak boleh convince dia orang ni? Itulah awak tak ada track record pun kejayaan. Tapi kita ada vision. Sebab Datuk Siti ada in the background. Sebab kita ada that vision, apa yang kita nak buat dengan brand ni. Kan? Lepas tu kita tunjuk dia apa marketing plan kita in the next 3 years, the next 5 years. Which is apa yang tengah terjadi sekarang ni Pak Nil. Macam dulu I cakap, I nak ada billboard, I nak masuk radio. Sekarang ni kita ada dekat Era, Sabah Sarawak, kita ada dekat a few radio, iklan-iklan kita kan. So, I cerita pasal nak buat billboard. Sekarang kita ada almost 50 billboards around Malaysia. And then, I cerita kita nak ada reality show kita sendiri, which is kita dah ada. And then kita ada kita punya, everything yang kita nak buat tu, kita dah tulis dah kat situ. Kita dah buat, dah show dah. I think I've show you the marketing plan juga dulu. Kan, yang bila I nak buat a certain brand tu kan, I akan ada I punya own marketing plan. So, this marketing plan yang I buat, and then benda tu dia translate jadi reality. Okay, kan? Maknanya at the start tu kita just sell the vision lah. Kita bagi tahu. Kena pandai lah. Of course. And kenalah tahu pasal marketing, planning. Of course. Benda ni semua in the end Ashraf lah. Sebab Ashraf yang belajar di Australia. Tak, I belajar kat Australia is one. And then I pun masa balik Malaysia I belajar dengan Dr. Azizan. Ya, peranan Tia dalam perniagaan ni macam mana pula? Masa mula-mula nak mula tu, janganlah habis duit kita nanti. Lah. Tak ada ke itu? Dia jenis orang yang akan support apa yang Ashraf buat. Boring lah talk ni. Okay lah. Seriously, betul. Tia ni Betul. dia umpamanya macam selalunya nyonya buta tu. Selalunya isteri, peranan dia ialah untuk memberi. Kalau tak jadi, ini berlaku. Kalau patutnya gitu. Memang. Yang awak ikut sahaja ya? Tak, kalau bisnis, of course lah. Kalau itu lagi detail lah sebenarnya. Contoh kalau misalnya Ashraf ada buat satu keputusan, tapi B, kalau B buat ni, ini sebenarnya tak bagus ni. Tia ada. So, tapi terlalu detail, terlalu banyak Tia cakap macam tu. Tapi kalau misalkan Ashraf pasal contoh kalau dia nak berniaga ke apa, kalau dia harus berduit ke apa, Tia just okay lah, itu dah resikonya macam tu. So kita jalan, kita kena bayar lah. Contoh macam kita nak masuk radio, buat billboard, bukan murah Pak Nil. Juta kita kena burn juga kan. Kita tak tahu whether kita akan dapat balik ke tak. Tapi that is the trust the process lah. Sebab kita dah ada certain knowledge, kita dah ada certain ilmu yang kita tahu. Okay, kalau kita buat A, akan jadi B kan. Your first million bila? Kalau kita cerita pasal sales, actually masa I buat Madam Izara tu, kita dah capai dah my first million tahun 2016. Tapi bila kita Masa ketika itu rasa tu, of course kita rasa macam kita hebat. Awak tak rasa sangat lah sebab awak nak jutawan. Tak juga pandai. Kita rasa kita macam kita hebat apa semua. Tapi sebelum tu I sebenarnya pergi cari ilmu. Tapi bila kita dah buat macam tu, kita rasa macam kita dah pandai. Dan I stop cari ilmu. I dah tak membaca, I dah tak masuk kelas apa semua kan. So I think that was one of the reason kenapa I drop. Kan, I dah tak. Pak ni masih lagi nak tahu. Mula-mula nampak 1 juta yang pertama tu dalam bank account tu.
Kalau cerita Ada apa rasa? Sombong, riak, bangga, takabur? tak juga. Apa rasa? Apa masa first kalau I rasa kalau part ni nak tanya pasal hard cash kan, mungkin I think that was in 2018 or 2019 lah kalau nak cerita pasal hard cash. Kalau masa Madam Izara tu, it was more on sales lah. Tak, Pak ni cakap hard cash. So of course masa tu macam mana Abi perasaan dia? Rasa ini rasanya. Tu masa dah Mutiara lah. Masa dah buat Mutiara, of course rasa sangat bersyukur. Tapi I tak pernah rasa macam itu semua I punya. I rasa macam Allah pinjamkan dekat I untuk I bantu lebih ramai orang. Untuk duit apa semua ni untuk kita salurkan lebih kepada lebih ramai orang. Kalau Pak ni tengok, kehidupan kita pun tak adalah banyak sangat berbeza. Of course kita Banyak Tapi I rasa diri I sendiri, I rasa sama je I dengan Tia kan. Petang-petang kita nak pergi berjalan juga, kita pergi makan kat tempat yang sama juga kan. So I don't know, I feel like bersyukur. And then I rasa macam mungkin apa yang kita buat tu betul lah. Sebab tu Allah bagi. Mula-mula dapat B, ada 1 juta duit dalam tangan kita ni B. Kalau dirupiahkan B. Betul. Itu lah cerita selalu Kalau 3 miliar. Macam mana reaksi Tia? Of course bersyukur and alhamdulillah happy kerana kita dapat pencapaian macam tu. Tapi sayang sama Tia tahu juga, maksudnya duit tu bukannya duit Tia seorang kan. Kita tukar kereta B. Bukan, tu macam tak maksud itu maksudnya Kita sama ke Pak ni? London Paris B. tak COVID pula. tak sampai lagi ke sana. Sebelum tu Tak sampai lagi. Maksudnya kita tahu memang alhamdulillah kita dapat pencapaian macam tu, tapi kita tahu duit ni sebenarnya bukan punya kita semua. Maksudnya of course ini adalah untuk kita run the business balik kan, untuk kita share dengan kita punya usahawan atau untuk kita punya staff. Kita maksudnya ini pencapaian, dan kita kedepannya adalah of course kita build lagi. Build Kita tak boleh macam tu. Bagi I kita tak boleh lah rasa selesa. Tapi sebenarnya ialah juta pertama itu adalah rasa tercapai kan. Rasa kepuasan tercapai, hilang penat. Bagi I dia sebenarnya long way to go Dan lah. itu adalah permulaan. Permulaan. I think it's just like macam apa orang kata base camp je. Banyak jauh lagi because Betul. at this point sebenarnya lagi banyak cabaran. Orang sekarang nak tahu ialah cerita di sebalik jadi tawan. Tiba-tiba Ashraf dah beli kereta untuk staff. Wow, baru 3 mula ni biji Pak Nik pula kata. tu, 3 biji pula tu. Terus bagi kereta dekat staff. Bangunan baru datang kemudian kan? Sebab bagi I, the people that I bagi tu sebab I rasa they really deserve it at that time. Sebab yelah kita sama-sama, and I tengok macam mana diorang punya pengorbanan. And serious, I cakap team I, diorang bukan hanya bekerja sekadar bekerja. They really take their work seriously, and diorang buat benda tu macam diorang punya own business lah. Ada seorang tu Hazri, dia kerja dengan I since Madam Izara punya time. Jatuh bangun I kan, dia masih je kat situ kan. Padahal dia videographer je. Orang lain tak nak ambil dia ke? Ada mungkin juga kan orang lain tak nak ambil, susah dapat kerja. Tapi last kali dia dapat Audi daripada kita. And then Alia dia pula Audi bro. Audi bro. Alia dia buat sales. So dia pula daripada awal tu dia lah yang mencapai boleh capai buat kita sesama. capai sampai tahap 1 juta sebulan punya sales kan. So masa tu I fikir and dia pula jenis yang memang pegang phone all the time kan. So I fikir kita bagi dia satu Volkswagen Vento. And then seorang lagi Amir. Dia yang buat video kita dia yang buat design kita apa semua. So kita bagi dia Volkswagen Tiguan. So I think diorang 3 ni adalah antara yang awal dengan kita. Pioneer. Pioneer, and walaupun diorang ni bukanlah head ke apa, diorang just pekerja, tapi I fikir diorang punya contribution tu, diorang punya values dalam diri diorang tu yang buat I rasa macam I nak reward diorang. And yelah Pak Nil, bagi Ni keputusan siapa? Bangun tidur pagi tu esok rasa nak beli, kita beli. Keputusan siapa ni? Ashraf buat sendiri ke? Keputusan ni lebih kepada Ashraf lah. Tia ikut je. Dia kan menyetujui je. Tia kat istihara. Dia okey. Sebab apa Pak Nil? Sebab I fikir apa lagi kita nak buat. Macam I fikir kat masa tu I nak beli kereta untuk diri I. Tapi I fikir kalau I beli untuk diri I, berapa banyak kereta yang I boleh pakai kan. At that time I fikir berapa banyak kereta yang you ada sekarang? 2 je. Kereta itu adalah Merc S-Class dengan Wildfire. So patut you Audi tu you. Saja bakar. Patut tambah satu kan. Tapi buat rasa menyesal. Tak, bukan pasal I fikir yelah I sangat happy, sangat content, sangat bersyukur dengan apa yang I dah ada. So I fikir I nak bagi orang lain rasa juga apa yang I rasa. And kerana Alia dengan itu mereka pakai motor ke office. Bayangkan daripada motor Pak Niel.
Betul. Patutnya itulah cerita dia menjadi jutawan akan datang. Kenapa awak jutawankan dia segera? Taklah. Patut ni saya bermula dengan motor, saya berhenti pada Ashraf, saya buat perniagaan saya sendiri. Patut itu cerita dia. Tapi Panil tak semua. Awak pula bagi pendekkan perjalanan. Tapi Panil tak semua orang kalau nak jadi jutawan harus jadi founder tak. Tapi dia orang boleh membina dengan dan di mana-mana platform lah sebenarnya menjadi pekerja yang bagus. Betul. And macam contoh, when your company grow public listed apa semua, your people boleh jadi jutawan juga. Ya, jadi founder bukan yang senang, pening juga Panil. Betul. And might as well they become key leaders of the business kan. Tapi diorang macam founder juga kan, cara diorang bekerja, cara diorang fikir kan. Okey, itu dia dah rapat dah. Sekarang ni ada bangunan berapa tingkat? Alhamdulillah 4 tingkat. Nampak bangunan 6 tingkat ini dibina 8 tingkat ini. Doa Amin. ni, doa orang yang berpuasa ni. Sama Panil. Okay. Jadi terlalu awal lah nak ada bangunan ni semua. Macam mana ni? Baru berapa tahun dah ada bangunan semua sendiri. Beraninya. I rasa kita perlu, sebab kita perlukan tempat yang besar, and then kita perlukan untuk staff kita pun dah ramai, dah dekat 35 orang, and then 35 tak ramai. Banglo kecil pun dah cukup dah. untuk keselesaan, and then untuk kita punya stok, and then untuk kita punya stokis siapa semua datang ambil barang, coaching, untuk kita punya training. So tempat tu sebenarnya bagi I, yelah, Allah nak bagi kat kita kan. So semua benda yang kita ada ni sebenarnya memang milik Allah. Kena ada bangunan ni supaya, ataupun image ini supaya orang percaya pada branding awak. I rasa bila orang berdepan kita, dia akan tengok kita, apa yang kita cakap, apa yang kita present, apa yang kita buat kan. Apa yang kita cakap tu kita buat ke tak kan. Benda tu yang akan mengukur kita ni punya credibility kan. Okay, susah tak jadi jutawan? Of course lepas di satu level kita pasti nak ke the next level. So cabaran tu akan lagi banyak. Macam tu. Macam cabaran kita sekarang ni, kita ada 35 orang staff kan. Kita ada dekat 15,000 orang dropship kan. Dan awak kena kira nak bayar gaji bulan-bulan, semua kena ada cash flow-nya. InsyaAllah gaji tu InsyaAllah okey lah. Bila kita punya business doing well, InsyaAllah tak ada masalah benda-benda tu. Cumanya tanggungjawab kita untuk continue buat business tu, pasal banyak orang tengah menanggung harapan dekat business kita. So kita kan? kena Banyak orang tengah buat duit dengan kita punya business kan. So kita tak boleh just give up kan. Kalau ikutkan partner, honest lah, kalau tanya I kan, I rasa seronok juga dulu masa zaman-zaman kita buat 2-3 juta setahun. Itu punya zaman best. Sebab kita macam relax gila. Tak ada tanggungjawab yang besar. Tak ada tanggungjawab yang besar. Sekarang 3 orang. Sekarang ni best to best. Tapi dia macam pagi kita dah kena masuk office. Tanggungjawab lagi besar. Lepas tu kita kena make sure team tahu apa nak buat. The responsibility is different lah. And I tak boleh tiba-tiba nak relax, nak cakap I want to take 1 month off. Tak boleh. Kalau dulu zaman-zaman kita start tu tak ada masalah. Siapa tukang sign check? I lah. Seorang. Kita tak sign check pun sekarang ni, banyak online je. Memanglah maksud saya yang luluskan lah. Okay, tak terfikir ke sekarang ni mungkin pandemik lah, yang awak tak pernah rasa nak buat sebelum jadi jutawan, sekadar jadi jutawan? Apa benda yang awak nak buat belum dapat buat lagi? Dream board tu I nak pergi Euro trip. I nak pergi UK, Amsterdam, Belgium, apa. I nak pergi itulah. And duduk like all the 5-star hotel kan. Spend like proper punya holiday lah, bawa isteri kan. So I think that is my, InsyaAllah kalau buka pandemik ni, InsyaAllah itulah benda yang I teringin sangat nak buat. Kalau benda lain tu, Alhamdulillah kita hidup lah. Anak orang kaya pun bayangkan percutian kaya raya macam mana tu. Saya tak faham. Saya ingatkan orang yang miskin dahulu, dia punya idaman ialah, aku kalau kaya, aku nak buat percutian kaya raya. Tapi Pak Nil kan, dia lagi sakit hati Pak Nil, bila kita dulu anak orang ada tapi kita tak ada. Faham tak? Dia macam bukan kita punya ni. Pak Nil ketawa. Kesialah lah. So kita macam punya. contoh kan, naik private jet tapi lepas tu tak boleh naik dah, pasal tu bukannya kita punya kan. Maksudnya kita dah rasa ni dia punya best. Cuma sekarang ini nak upgrade, kita nak sendiri. Tia? Tia ikut je suami. Itu lagi boring lah. Saya rasakan kekallah begini Tia ya. Jadi senang nak buat keputusan satu. Kalau tidak, permintaan isteri nak itu, nak ini. Tapi Pak Nil, kadang orang tanya saya kan, memang saya bersyukur sangat dapat isteri yang baik macam ni. It's such a blessing to have a wife yang macam Tia ni kan. Okay, jumlah harta sekarang berapa? Wah.
Susah maknanya. Ini adalah kata terkejutawan. Soalan ini memang semua tak nak jawab. Heranlah jumlah harta. I rasa 5 tahun lagi mungkin kita boleh bagi tahu pasal benda tu, mungkin akan jadi public punya knowledge. Tapi macam sekarang ni Public listed lah. Public listed company lah. Impian. Memang, bila benda tu public listed, dan of course kita tak boleh nak sembunyi apalah kan. Tapi macam bagi I sekarang ni kita berada dalam keadaan yang Alhamdulillah syukur lah. So cukup lah untuk semua benda yang kita Minta maaf pada mereka yang dengar ni, Pak Ni cuba. Pak Ni cuba tanya ya. Sis cuba. Saya cuba. Bro cuba. Okeylah, ke depan. Anak 2. Seronok anak awak lahir tiba-tiba ayah jutawan. Tak tahu, Arif lahir dekat Coket. Kita duduk kat Coket masa tu Dah? Arif masa dia lahir tu kita masih dekat Coket. Kita masih merintis. Dekat apartment tu. Masa tu duit pun tak ada lagi. And then Mutiara pun tak start lagi dah masa tu. Hari setahun baru start. So tu rezeki anak jugalah kot. Ya, betul. Betul rezeki anak. And benda tu yang buat kita nak give up, Pak Nin. Kalau tak, mungkin at that time pun I rasa macam betul lah Pak Nin kata, might as well just go back to Kerja ke Yeah. work. dan for ayah pun somebody welcome je kalau pergi kerja kan. Betul, masa tu ayah pun nak je ayah kerja balik kan. Tapi I fikir, I have to be my own man, Okay. And sampai bila I nak hidup bawah bayang-bayang bapa I. Sebenarnya banyak dah. Pak Ni nak tanya apa nasihat Ashraf kepada pendengar. Tapi sebenarnya orang mendengar dah dapat banyak dah nasihat. Jangan harap pada ayah. Okay, kalau kita gagal cuba, maknanya bukan bermakna kita terus mengalah. Kita susah senang bersama. Macam-macam. Jadi anak-anak muda sekarang ini, okay, yang korang tahu sekarang ialah korang boleh belajar, dan Arif dan anak awak juga kena belajar ya. Kahwin awal ya. Itu Kahwin jangan. awal. Ada duit, tak ada duit, kahwin je. Okay. Kemudian, pandai pun tak bagi. Untuk Tak, anak dia- awak tak bagi. bagi I dia macam Bapaknya ni. boleh macam Dia tu. tengok- Maknya boleh macam tu. Dia tengok Orang yang lelaki tepat. tu juga. Tengok orang tu. Kalau orang tu memang tak sedia, jangan ni. Bahaya tu. Yang Mengundang penting masalah. cinta ya. Cinta. Okay. Kemudian kemudian awak kena Pak Ni, fikir. kita bercakap sejam nanti dia basuh di orang ingat yang itu nanti. Okey Arif, awak jangan runsing. Ya, anak yang perempuan nama apa? Ara. Arif dan Ara jangan runsing ya. Apa-apa jadi, bapa ada cover kat belakang. Okey? Bapa dah siapkan bank account yang juta yang ini dah ada Aduh, dah. best Buat dia. je, okey? Ni benda ni podcast ni sampai Arif besar dia boleh dengar. Okey, dia dengar ni Arif betul-betul. Jangan Ya, dengar. atuk dah mungkin tak ada dah masa tu ya. Jangan tu. Okeylah, terima kasih datang. Pak Ni suka borak ni ringan. Ya, kita tak ada go deep into strata perniagaan, okey, strategi, Tapi marketing. satu lah Pak Nik, I nak tambah sikit kan. Rasa benda yang paling penting bila kita buat bisnes ni adalah niat kita. Niat kita nak bantu lebih ramai orang. So bila kita bagi manfaat kat ramai orang, kat situlah duit kita akan datang. Sebab dulu bila I buat bisnes Pak Nik, I selalu fikir macam mana I nak buat duit lebih. Tapi bila sekarang ni I switch my mind to macam mana I nak bantu lebih ramai orang, and macam mana I nak bantu dia untuk ubah kehidupan dia. Benda tu yang Allah pemudahkan kehidupan I. Bila kita tunaikan orang punya impian, Allah tunaikan impian kita. And that is also why kenapa I bagi kereta kat orang, kenapa I staff I jaga, because I tahu apa yang Allah bagi kat I ni sebenarnya Allah menerusi I untuk orang lain. Okey. Macam baru ni pun bila kita nak raya tu kan, I ada hantar sikit kat kampung, sampai bapak I pun hantar message kat I. Dia cakap he's very proud of me. Dia seronok tengok I boleh bagi that kind of amount tanpa rasa, ayat dia macam tu lah, tanpa rasa berat apa semua. Because bagi I, yelah, apa lagi untuk hidup kita ni nak membanggakan mak bapak kita, nak bagi orang sekeliling kita happy kan. And your dad is very, very proud of you. I think so lah. Now I think he is kan. Alhamdulillah. Kalau tidak, dia tak rasmikan bangunan you tu. Betul juga. Alhamdulillah. I think that is what I've been dreaming of, and Alhamdulillah syukur sangat hari ni I dapat dengar benda tu daripada bapak I sendiri kan. Itulah sebenarnya win yang besar. Walaupun lah orang luar kata, alah dia ni bapak berjaya pasal bapak dia, tak kisahlah. Memang Pak Ni dengar banyak itu. Dan Pak Ni tak pernah tanya pun benda ni. Okay, because Pak Ni tahu ada suara-suara macam tu kan yang akan menyoal atau menidakkan kejayaan Ashraf dan juga Tia. Diorang tak tahu sebenarnya bank account pernah ada berapa ringgit sahaja di dalam kan, dan hampir-hampir buang kemaluan untuk buang malu untuk minta pada kakak. Kan, hampir-hampir kan. Betul, dan ini semua cerita. Ada orang cerita yang lebih teruk lagi, lebih dahsyat lagi daripada tu. Betul, Kita tak ya. tahu kan. Betul. Okey, terima kasih sangat-sangat. Before you go, Pak Ni ada 5 soalan. Pertama,
Takut anjing tak? Takut juga. Takut. Asal pernah dikejar anjing. I Maknil. baru hari tu jatuh kena kejar anjing, Mak Nil. Orang ajar betul anjing tu. Betul-betul anjing. Anjir. Bukan, Anjrit. dia punya gate tu terbuka, dia kejar I laju-laju. Aduh. Oh, okay, 2. Korang berdua pernah tak gosip? Gosip tu of course bila kita berjalan tu kadang-kadang kita gosip lah. Tapi I sendiri selalu cakap kat Tia, dah lah Bi, jangan gosip lah. Mana Tia yang suka gosip? I selalu cakap dia, bila kita gosip, bila kita cerita impian kita. Oh, cik, betul, ya, I memang suka suka. Wah. Betul, kita Okay. suka cerita pasal impian. Pernah tak elak call orang minta utang? Elak daripada orang call kita Tak minta utang. elak. Alamak, dia call Dia pasti jangan minta angkat, hutang Bi. kayak gitu. Sekarang ni tak lah. Tak, pernah Sekarang ni tak? laju Pak ni angkat. Pernah tak dulu? Laju je orang bagi Pak dia kad kata kat kita lah. pernah. Pernah tak sayang? Pernah. Sangat-sangat pernah lah. Of course pernah. Melalui Bank lah benda tu especially. kan? Pernah. Ui. Credit card lah. Kerana kita mungkin tak nak kecewakan dia. Kalau kita cakap Ada jawapan yang tak ada lagi. takut kecewakan. So, baik tak angkat. Perasaan tu macam mana debal, malu pada Ini diri jap, sendiri. Ini orang yang minta hutang Bagi ni. I doakan semua orang ni keluarlah daripada masalah hutang. Tak, sebab I maksud tahu awak tak lalui seronok. benda tu. Sebab I tahu Oh, ya, betapa ya. tak seronoknya perasaan tu. Malu Kan. Masa orang call tak boleh jawab, rasanya macam mana? Rasa tak best Pak Nil. Rasa macam loser. Okay, pernah maki pemandu atau rider kat jalan raya? Pemandu lain. Pemandu saya tak pernah pernah maki lah. Pemandu lain ada juga kadang-kadang. Tapi maki dalam hati je lah Pak Nil. Takkan kot. Takkan tak pernah. Kau tak berhenti nak baik. Tak Saya pernah dekat mine sini dekat belakang ni. Tapi itu dululah Pak Nil, sebelum saya umur 18. Perkataannya pernah. Pernah. Zaman-zaman dulu. Okay, last. Pernah pakai underwear 2 kali? 2 kali? Maksudnya 2 hari ke 2 kali? Lupa tukar. Ini jangan pakai. Saya jangan pakai underwear Pak Nil. Itu dia masalah. Okey lah, itu saja ya. Jadi, korang semua, tujuannya Pak Nil bagi tahu tu, tanya soalan tu apa? Pak Nil nak bagi tahu dia juga adalah manusia Betul. biasa, okey? Oh, ya. Orang jutawan ini Pakai sebenarnya juga juga takut anjing, ya. Pernah duduk gosip-gosip sama-sama laki bini, okey? Ya. Pernah elak orang call minta hutang dan mereka juga manusia biasa yang akan maki orang kat jalan raya kalau tak betul. Dan Dia enggak ada pernah, ya? ketikanya tak pakai underwear. Thank you, Pandai Ashraf. soalan. Okay, Thank you, so much, Pak Nil. Pak Nil. Thank you. Ya. Semoga Pak Nil terus sukses dan Amin. semoga Allah pemudahkan segalanya untuk Pak Nil. InsyaAllah. Amin. Amin. Thank you, Ya Pak Rabbal Nil. Alamin.